Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan kajian yang bertajuk Kepentingan Kerjasama Parti Politik dalam Membina Perpaduan. Berikut merupakan agenda pembentangan iaitu pengenalan, objektif kajian, metodologi, literatur kajian, perbincangan dan kesimpulan. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan adat resam, budaya, kepercayaan dan gaya hidup. Kebijaksanaan pemimpin terdahulu telah mengekalkan perpaduan di negara ini. Perpaduan merupakan kunci bagi pembangunan sesebuah negara. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum. Contohnya negara Jepun yang mempunyai perpaduan kaum yang tinggi menyebabkan negara tersebut maju. Keharmonian yang wujud di Malaysia telah menjadi tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Ini merupakan hasil daripada perpaduan antara rakyat. Objektif kajian kami iaitu untuk mengenal pasti peranan parti politik dalam mewujudkan perpaduan, mengenal pasti kepentingan kerjasama parti politik dalam membina perpaduan, mengenal pasti cabaran yang dihadapi gabungan daripada parti politik dalam membina perpaduan dan mengenal pasti usaha yang dilakukan parti politik dalam mewujudkan perpaduan. Metodologi kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian adalah melalui pembacaan perpustakaan dan melalui internet untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan cepat seperti artikel, jurnal, kamus, dewan dan sebagainya. Metodologi kajian adalah salah satu cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan dalam mengumpul menganalisis data untuk mendapatkan bukti untuk menyokong sesuatu kajian. Hubungan etnik di Malaysia bermula dengan penghijrahan masuk imigran dari pelbagai negara, menyebabkan tanah Melayu mempunyai penduduk pelbagai etnik dari pelbagai negara di dunia. Kesannya, Malaysia terbentuk sebagai sebuah negara yang multi kaum dan multi budaya yang hidup dengan aman dan harmoni. Dasar pecah dan perintah mewujudkan jurang antara kaum dan etnik di Malaysia. Setelah mencapai kemerdekaan, dapat dilihat berlaku peningkatan dalam perpaduan kaum ditambah dengan proses pembandaran. Pada era awal kemerdekaan, berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini memberi gambaran tentang betapa rapuhnya persefahaman dan permufakatan antara kaum. Hal ini juga menjedarkan semua kaum tentang betapa pentingnya perpaduan bagi menjamin kestabilan politik dan ekonomi. Peristiwa ini juga menjadi pencetus usaha dan komitmen kerajaan dalam menangani isu perpaduan. Peristiwa ini juga mengundang kepada pengisytiharaan hukum negara pada 31 Ogos 1970 dan melalui peristiwa ini juga bermula usaha kerajaan ke arah mengisi kekosongan dalam kehidupan masyarakat. Usaha penyatu paduan kaum dapat dilihat dengan wujudnya parti-parti politik. Konsep kerjasama politik atau permufakatan politik dimulai oleh Parti Perikatan pada 30 Oktober 1954. Hal ini juga dilihat dengan penggabungan UMNO dengan MCA untuk bekerjasama dalam pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur Februari 1952. Parti Perikatan telah terbentuk apabila MIC turut menyertai kerjasama ini pada tahun 1955. Parti Perikatan mengamalkan konsep perkongsian kuasa yang membuktikan bagaimana permufakatan politik digunakan sebagai tapak integrasi. Penubuhan Barisan Nasional pada tahun 1974 membuktikan keberkesanan penggabungan ini diterima rakyat dan parti ini berjaya memegang tampuk pentadbiran Malaysia selama 44 tahun sebelum kalah kepada Pakatan Harapan yang juga terdiri daripada kerjasama dan penggabungan parti-parti pembangkang yang berlainan etnik. Di samping itu, terdapat banyak cabaran yang dihadapi ketika gabungan parti politik diusahakan bagi mencapai perpaduan di kalangan kaum, pegangan politik dan juga kerjasama antara banyak pihak. Sewaktu Tunku Abdul Rahman berhubung dengan hasrat untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia berasaskan 5 entiti wilayah iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak di Hotel Adelphi di Kota Singapura pada tahun 1961 telah mendapat pelbagai reaksi sosial
politik sama ada yang bersifat positif maupun negatif dari kalangan masyarakat dunia, khususnya di Asia Tenggara. Berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan, kerjasama antara parti politik bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia jelas mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam memastikan kestabilan ekonomi dan politik di negara ini, ianya bermula daripada asas pimpinan yang baik daripada pemimpin-pemimpin parti politik terhadap masyarakat. Parti-parti politik yang mempunyai pemimpin yang bijak ini pasti mampu mewujudkan perpaduan dengan membina pengaruh khususnya dalam kalangan kaum mereka masing-masing. Dalam erti kata lain, parti politik bertindak sebagai tapak integrasi menerusi perwakilan kaum bagi menjaga kepentingan komuniti mereka. Titik permulaan seperti membina kerjasama dalam kalangan kaum sendiri ini boleh membawa kepada keharmonian semua kaum yang berada di negara ini. Peranan-peranan parti politik ini yang dapat dikenal pasti antaranya adalah sebagai ejen komunikasi antara rakyat dan pemerintah, ejen sosialisasi dan juga ejen yang menyampaikan pendapat serta tuntutan masyarakat. Organisasi ini boleh dikatakan sebagai orang tengah yang mampu mendengar masalah rakyat dan memikirkan apa jua solusi yang boleh dilakukan bagi membantu meringankan beban rakyat. Hal ini jelas menunjukkan golongan ini memainkan peranan yang sangat besar dalam negara. Justru menyebabkan jika tugas ini tidak dilakukan dengan sempurna, pelbagai masalah yang besar mungkin akan timbul. Perbincangan diteruskan dengan cabaran yang dihadapi oleh parti politik. Dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh pihak British telah memisahkan kaum-kaum di Malaysia dari pelbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Oleh itu, kami sedar bahawa parti politik memainkan peranan yang penting dalam merapatkan kembali jurang tersebut. Mereka perlulah menunjukkan kepada rakyat untuk tidak menggunakan perbezaan itu sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Organisasi ini juga perlu mengurangkan sifat mementingkan diri sendiri dan propaganda untuk meraih keuntungan daripada permusuhan rakyat. Mereka seharusnya mempunyai pemikiran yang lebih terbuka sesuai dengan peredaran masa. Banyak langkah yang diambil oleh parti politik untuk mengekalkan keamanan negara dengan penggubalan dasar seperti dasar ekonomi baru, dasar pendidikan negara dan wawasan 2020 untuk mengurangkan jurang antara rakyat. Selain penggubalan dasar-dasar, parti politik juga perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik supaya dapat meraih keyakinan dan kepercayaan daripada rakyat. Kepribadian yang ditunjukkan akan mengukuhkan dan mewujudkan semangat kekitaan dalam diri rakyat. Kesimpulannya, masyarakat di Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Walau bagaimanapun, amat sukar bagi pihak kerajaan sendiri untuk membina kemakmuran dalam negara ini jika tiada kesepaduan di antara semua pihak. Oleh itu, parti politik inilah yang akan memainkan peranan penting dalam membina perpaduan dalam masyarakat. Dalam konteks negara dan negeri, perpaduan yang utuh akan memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Negara yang harmoni dapat memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dan kemajuan yang diidamkan tercapai. Dalam era globalisasi ini, banyak cabaran dan bencana yang dihadapi dalam negara dan seterusnya memberi kesan kepada seluruh rakyat, tidak kira bangsa dan pangkat. Bagi mengatasi masalah yang menggugat keamanan dan keselamatan negara ini, sebagai rakyat terwajib mengutamakan perpaduan dalam masyarakat. Hal ini kerana perpaduan antara setiap kaum merupakan tonggak keamanan, kemakmuran dan kejayaan sesebuah negara. Oleh itu, kerjasama antara parti politik amat memainkan peranan penting bagi membina dan terus memelihara perpaduan ini. Kesimpulannya, perpaduan merupakan aset utama dalam membangunkan sesebuah negara berbilang bangsa yang aman dan maju. Well,